Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan menjelaskan ya untuk subtopik yang terdapat dalam bab 4, kemahiran mendengar, yang mana hari ini kita akan lihat berkaitan dengan proses mendengar. Jadi untuk mengetahui tentang proses mendengar ataupun langkah-langkah yang terdapat dalam mendengar, okey, sila ikuti kelas Cikgu selepas ini. Okey, anak-anak pelajar, sebelum Cikgu mulakan kepada topik ataupun anak topik proses mendengar, jangan lupa untuk share, komen, like dan subscribe channel Cikgu. Okey, boleh ke channel Cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan ya, semester 1, semester 2 dan semester 3. Okey, jadi Cikgu akan teruskan kepada proses mendengar. Okey, apa dia ya berkaitan dengan mendengar ataupun proses mendengar itu apa? Okey, sebelum itu objektif kita adalah ya diharap di akhir sesi ini nanti para pelajar dapat menjelaskan berkaitan dengan proses mendengar yang mana dia ada 5 proses yang terlibat. Ya, menerima, memahami, mengingati, menilai dan memberi tindak balas. Iaitu 5 proses yang terlibat dalam kemahiran mendengar. Okey, kita akan lihat satu persatu ya apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran mendengar. Okey, kita lihat dahulu apa itu kemahiran mendengar. Okey, kemahiran mendengar adalah ya satu proses penerimaan maklumat secara mental oleh seseorang individu dalam usaha untuk memahami, menterjemah dan memberi maklum balas terhadap mesej yang disampaikan secara berkesan. Okey, apa yang Cikgu mahu tekankan di sini? Mendengar adalah proses menerima. Ya, proses menerima maklumat secara mental yang mana maksudnya di sini maklumat yang diterima itu akan diproses melalui minda pendengar itu. Ya, dia akan proses melalui minda ataupun kamu punya otak lah ya. Otak itu akan memproses maklumat yang kamu terima ya, sama ada secara lisan ataupun bukan lisan ya, dan berusaha untuk memahami ya, menterjemah, mentafsir apakah maklumat tersebut. Okay, kemudian setelah kamu dapat faham, setelah kamu dapat tafsir, barulah kamu memberi maklum balas kepada maklumat yang disampaikan oleh si penyampai. Okey, itu untuk kemahiran mendengar. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran mendengar? Okey, sekarang dalam kemahiran mendengar ini, dia ada proses-proses yang terlibat. Okey, proses yang pertama adalah menerima. Okey, proses kedua memahami. Okey, kemudian selepas memahami kita akan cuba mengerti. Okey, kemudian keempat menilai dan yang terakhir memberi maklum balas. Okey, ini 5 proses yang terlibat dalam kemahiran mendengar ataupun 5M. Ya, menerima, memahami, mengerti, menilai dan memberi maklum balas. Okey, 5M. Okey, 5M. Boleh ingat anak-anak pelajar, dan ini merupakan fakta khusus ya, yang mana anak-anak pelajar wajib ingat terutamanya tentang proses tersebut. Okey, kita lihat perincian satu persatu ya untuk setiap proses yang terlibat. Okey, proses yang pertama tadi kita ada menerima. Apa yang kita terima? Okey, menerima di sini adalah proses di mana pendengar akan menggunakan telinga untuk menerima maklumat. Okey, kita akan menggunakan telinga untuk menerima maklumat, terutama maklumat yang disampaikan secara lisan ataupun percakapan.
Nah, okey, selain itu maklumat juga kita boleh terima melalui visual. Okey, melalui mimik muka, melalui gerak badan. Itu juga adalah satu proses menerima maklumat. Okey, cuma kalau melalui telinga, maknanya kita menerima maklumat secara lisan yang kita dengar daripada pihak lain ataupun daripada penyampai itu sendiri. Okey, itu proses menerima. Ya, kita menerima, pendengar menggunakan telinga untuk mendapatkan maklumat, untuk menerima maklumat, untuk mendengar maklumat tersebut. Okey, kemudian proses yang kedua, setelah kita menerima, kita akan cuba memahami. Ya, memahami di sini adalah pendengar akan cuba mentafsir ataupun menganalisis maklumat ataupun mesej melalui sama ada secara melalui pemikiran ataupun emosi pendengar itu sendiri. Okey, jadi maksudnya di sini pendengar pada peringkat memahami ini, kita sebagai pendengar akan cuba tafsirkan, akan cuba analisis apakah maksud mesej yang hendak disampaikan. Ya, sebab daripada mesej itu kita boleh lihat, kita boleh faham pemikiran dan emosi pihak ataupun orang yang berkomunikasi dengan kita. Okey, itu adalah proses yang kedua. Okey, pertama tadi adalah mengerti dan yang kedua ini adalah memahami. Okey, kemudian proses yang ketiga, setelah kita terima, kita ingat, kita terima, kita faham, barulah kita cuba mengingati. Yang mana proses ini adalah di mana pendengar akan menyimpan mesej dalam minda. Kita ingat, kita cuba ingat dan kita simpan dalam minda kita, dan kemudian mesej-mesej tadi akan dikeluarkan, maklumat tadi akan dikeluarkan sekiranya maklum balas diperlukan. Okay. Dan proses yang keempat adalah menilai. Menilai di sini adalah pendengar akan menilai mesej berdasarkan pemahaman dan tafsiran sendirilah. Ya, kamu terima mesej, kamu cuba faham, kamu cuba ingati mesej tersebut, kemudian kamu nilai. Kamu nilai itu berdasarkan kamu punya pemahaman sendiri. Jadi kalau kamu pahaman kamu tentang mesej yang disampaikan maka kamu akan nilailah tentang mesej tersebut, betul atau tidak mesej yang kamu terima. Dan yang terakhir adalah memberi maklum balas. Memberi maklum balas di sini adalah pendengar akan memberi maklum balas ataupun tindak balas terhadap mesej sama ada secara lisan ataupun bahasa badan. Contohnya, apabila sedang berkomunikasi dengan seseorang, kamu mendengar apa yang disampaikan, kamu boleh beri tindak balas, contoh dengan mengangguk, dengan menggeleng, dengan mengerutkan muka. Itu berdasarkan bukan lisan ataupun kamu memberi tindak balas secara pergerakan badan. Ataupun kamu boleh juga memberi tindak balas secara lisan, dengan mengatakan yang kamu faham, yang kamu jelas, ataupun kamu bertanya soalan, itu juga adalah memberi tindak balas. Jadi anak-anak pelajar, ini adalah 5 proses yang terlibat dalam mendengar. Menerima, memahami, mengingati, menilai dan memberi maklum balas. 5M. Jadi cikgu harap anak-anak pelajar boleh faham berkaitan dengan 5 proses yang terlibat dalam kemahiran mendengar. Jadi rasanya sampai di sini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, dan sekiranya bermanfaat, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Sampai jumpa lagi untuk perbincangan topik-topik seterusnya. Sekian dan terima kasih. Bye.